Didik TV KPM. Baiklah, kawan-kawan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita hendak melakar graf fungsi kuadratik. Betul tak, cikgu? Betul. Okey, baiklah. Silakan, cikgu. Okey, baiklah. Okey, murid-murid, pada hari ini kita akan belajar untuk melakar graf fungsi kuadratik bagi kes bersilang dengan paksi X. Baiklah. Okey, ada beberapa ciri yang perlu murid-murid tunjukkan semasa membuat lakaran. Okey, yang pertama, murid-murid perlu menunjukkan bentuk graf yang betul. Seperti mana yang kita tahu, graf fungsi kuadratik ni dia mempunyai dua bentuk. Satu, bentuk dia macam senyum, melengkung ke bawah. Okey, ataupun bentuknya adalah bentuk masam, melengkung ke atas, di mana bentuk graf ditentukan oleh nilai A. Okey, kedua, okey, murid-murid perlu menunjukkan lakaran bagi pintasan Y. Okey, pintasan Y ni ditentukan oleh nilai C, dan akhir sekali, murid-murid perlu menunjukkan pintasan X atau satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Okey, baiklah. Kita pergi kepada contohlah. Okey. Katakanlah ini soalannya. Lakarkan graf fungsi kuadratik yang berikut. Okey, ini adalah contohnya. Contohnya dia punya fungsi ialah X kuasa 2 tolak 4X tambah dengan 3. Okey, step yang pertama, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu menentukan bentuk. Di mana bentuk graf ini sebenarnya ditentukan oleh nilai A. Kalau kita tengok dekat sini, Chris, agaknya berapa nilai A, Chris? Positif 1, cikgu. Positif 1, betul. Dianya adalah lebih daripada sifar. Maksudnya graf kita bentuknya nak senyum ke nak masam tu? Kalau positif, memanglah kena senyum. Memanglah kena senyum, pandai. Okey. So, dah tentukan bentuk, kemudian kita nak buat apa? Kita akan tentukan pintasan Y. Pintasan Y ni kita tentukan melalui nilai C. Daripada sini, Chris, agaknya berapa nilai kita punya C? 3, cikgu. Positif 3. Pandai. Jadi pintasan Y kita adalah 3. Maksudnya apa tu? Graf kita tu memotong paksi Y pada titik Y sama dengan 3. Okey. Seterusnya, kita kena cari pintasan X. Okey. Maksudnya, kita kena cari dekat mana graf kita tu memotong paksi X. Jadi, kita tahu bila pintasan X, maksudnya fungsi kita ni fx adalah sama dengan sifar. Okey. Jadi, persamaan kita yang baru ialah X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 3 sama dengan sifar. Dalam hal ini, okey, murid-murid dia dah belajar dah sebenarnya nak cari pintasan X, atau erti kata lain, nak cari punca persamaan ini, kita perlu melakukan proses pemfaktoran. Okey. Mari saya tunjukkan cara untuk membuat pemfaktoran. Okey. Baiklah, cikgu. Kita tengok dekat sini ya. Kita ada persamaan X kuasa 2. Okey. Tolak dengan 4X. Tambah dengan 3 sama dengan sifar, betul? Okey, murid-murid perlu tahu cara untuk faktor. Okey, kita tahu. Pertama, kita kena tengok X kuasa 2 ni. Macam mana kita dapat X kuasa 2? Okey, X kuasa 2 dapat daripada, mestilah X darab dengan X, betul? Betul, cikgu. Okey, kemudian fokus kita adalah pada nilai C ni. Nilai C kita adalah sama dengan 3. Okey, macam mana kita nak dapat 3? Apakah faktor? Apakah dua nombor yang didarabkan dapat 3? Dekat sini tak ada kes yang lain lah. Kita hanya ada 1 darab dengan 3. Betul? 1 darab dengan 3. Okey. Dekat sini juga murid-murid perlu tahu macam mana kita nak kaitkan nilai 1 dan 3 ni untuk dapatkan negatif 4. Agaknya macam mana tu, Chris? 1 dengan 3 ni kita nak tambah ke kita nak tolak? Nak dapatkan negatif 4. So, kita dah pilih dekat sini. 1 dengan 3. Betul? Okey, betul. Kita tahu kalau nilai dia adalah positif, dia mesti ada sama ada tambah-tambah, satu nombor tambah dengan tambah, ataupun satu nombor tolak dengan tolak. Betul? Negatif dengan negatif. Dalam kes ni kita nak pilih pasangan yang mana? Tengok B dia. B dia adalah apa? Negatif. Jadi kita nak pilih positif-positif ke negatif-negatif, Chris? Negatif-negatif. Yes, cikgu. pandai. Jadi kita akan pilih negatif-negatif. So, jadi kita punya persamaan ni, bila kita faktorkan, kita akan dapat macam ni. Okey, maksudnya inilah kita punya pemfaktoran. Kita akan dapat X tolak 1 dan kita akan dapat X tolak dengan 3. Kalau kita macam rasa tak percaya kan, jom kita test. X darab dengan X, kita akan dapat X kuasa 2, betul? Betul. Negatif 1 darab dengan negatif 3, kita akan dapat 3. Yes, positif 3, betul. Okey. Lepas itu, kita akan darab silang X. Darab dengan negatif 1, kita dapat apa? Kita negatif akan dapat, X. yes, negatif X. Pandai, Chris. Okey, X darab dengan negatif 3, kita dapat apa? Negatif 3X. Yes. Apa nak buat dengan bahagian belakang ni adalah kita tambahkan. So, negatif 1
tambah dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 4x. Betul? Jadi pemfakturan kita ni betul lah. X kuasa 2 tambah 3 tolak 4x. okey. Jadi bila kita fakturkan, kita dapat apa jawapan dia? X tolak dengan 3. X tolak dengan 1. X tolak dengan 1. Okey, X tolak dengan 3 sama dengan sifar. Jadi daripada sini, pintasan X kita ialah apa? Pintasan X kita, X tolak 1 sama dengan sifar. Jadi X sama dengan 1. Titik kita yang kedua ialah X tolak 3 sama dengan sifar. Jadi X kita yang kedua adalah sama dengan 3. Okey, berbalik kepada kes ini. Okey. Kalau murid tu mahir, dia bolehlah nak fakturkan menggunakan teknik pemfakturan kan? Baiklah. Tapi kalau katalah murid-murid tak mahir, ada alternatif lain tak? Ada, murid-murid boleh gunakan bantuan kalkulator. Ini second choice lah kalau murid-murid tak mahir. Ya. Okey, mari saya tunjukkan caranya. Baiklah, kita onkan kalkulator kita. Okey, kita onkan kalkulator kita. Baiklah. Kita kena setkan kalkulator kita dulu ni. Ya. Chris. Okey, kita tekan mod 3 kali. 1, 2, 3. Okey, sekejap cikgu. Okey, mod 3 kali. 1, 2, 3. 2, 3. Nampak tak perkataan EQN? Nampak? Itu untuk equation. Okey, masuk. Tekan 1. Okey, tekan 1. Okey, dia tanya unknown kan? Ya. Kita tak nak guna yang itu, kita tekan arrow kanan. Tekan arrow kanan, dia keluar apa tu? Degree. Degree tu maksudnya apa? Kuasa. Dalam fungsi kuadratik kita, kuasa paling tinggi ialah kuasa 2. Jadi tekan 2. Okey, Tekan 2. Okey. So, kita boleh masukkan nilai. Dia tanya kita kan, A berapa? Dekat-dekat sini, A dia berapa ni? A1 cikgu. Okey, A1 tekan sama dengan. Sama dengan Okey, dia tanya B berapa? negatif 4. Okey, tekan negatif 4 sama dengan. Sama dengan Akhir sekali dia tanya C. Betul? Betul. C berapa tu? 3. Yes, 3 sama dengan. Okey, dapat dia jawapannya. akan dapat jawapan kan? Dia akan dapat nilai yang pertama, X dibagi berapa? 3. Ya. Betul? Betul. Kita nak tahu jawapan yang kedua, tekan lagi 1. 1. Betul tak? 1 betul. dengan 3 sama tak dengan kita punya jawapan? Kita Sama, fakturkan. cikgu. Sama kan? Okey. Jadi, untuk kita buat pemfakturan, okey, kita tulis jawapan. Ya. Okey. Kemudian kita nak letak dekat sini dalam pemfakturan yang lengkap. Kita kan tahu kita nak buat pemfakturan biarlah sempurna. Jadi apa nak buat? Kalau 1, bila kita nak letak dekat dalam pemfakturan, dia akan jadi, pemboleh ubah kita X kan? Ya. Dia akan jadi X tolak 1. Simbol dia akan berubah. Kalau 3 pula, dia akan jadi apa ni? X tolak 3 cikgu. Yes, X tolak 3. Jangan lupa murid-murid, sama dengan sifar. Barulah pemfakturan kita akan jadi pemfakturan yang sempurna. Kemudian, kita dah ada semua maklumat ini, kita dah boleh buat lakaran. Okey. Semua maklumat ini kita perlu tulis dan tunjuk dalam lakaran kita. Bentuk dia mestilah senyum, pintasan Y adalah 3 dan pintasan X adalah 1 dan 3. Okey, kita pergi dekat pintasan Y. Pintasan Y dia 3. Bila kita buat lakaran, kita sebenarnya bukan nak buat atas kertas graf. Kita buat kat kertas kosong je. Tapi kita kena pastikan yang titik itu kita letakkan dengan logik. 3 takkan nak letak kat bawah, kan? Faham. Mestilah dia dekat atas, betul? Betul, cikgu. Okey, kemudian kita akan letak pintasan X. Mestilah pada paksi X ni. Sebab betul kan? dua-dua positif. Ya, dua-dua positif. Jadi agak-agaklah dekat mana? Titik 1 dan juga titik 3. Kemudian kita adalah ada graf berbentuk senyum. Maksudnya graf kita bentuk senyum, dia lalu lebih kurang macam tu. Alah, tak kena pula sepatutnya dia kena kat sini. Faham, Okey, graf kita macam ni lah. Graf okey. kita lalu kat titik-titik itu. Okey? Faham. Faham murid-murid? Okey, Faham, ya, murid-murid di cikgu. rumah boleh? Okey, baiklah. Kita tengok dulu contoh kedua. Okey. Yang ni kita biarlah murid-murid kita dalam talian ni, Okey. dia dah tahu kan tadi step-step dia, betul? Betul. Baiklah. Contoh, lakarkan graf fungsi kuadratik yang berikut. Fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah dengan 15. Okey. Siapa nak bagi tahu dekat sini nilai A, B dan juga C? Saya teacher, Okey, Fatihah, sila Fatihah. nilai A dia negatif 1, nilai B dia 2, nilai C dia 15. Okey, betul. Pandai Fatihah. Terima kasih. Siapa nak bagi tahu apakah langkah pertama untuk buat lakaran ni? Siapa nak jawab? Saya nak cuba. Okey, Afiq, sila Afiq. Langkah pertama, kita kena cari bentuk graf. Okey, nak cari bentuk, nak tengok apa tu? Kita tengok nilai A dia. Okey, berapa nilai A dia Afiq? Nilai A dia sama dengan negatif 1. Okey, jadi graf kita bentuk macam mana tu? Bentuk graf kita masam. Okey, sebab A dia negatif kan. Ya, muka Jadi masam. bentuk graf kita masam lah.
Oh, okey. Langkah kedua. Siapa nak respon untuk langkah kedua? Saya nak try teacher. Okey, Nuha. Silakan Nuha. Cari pintasan Y. Okey, cari pintasan Y ditentukan oleh nilai apa? Nilai C. Okey, nilai C. Jadi C dia 5. Jadi nilai C dia 15. Okey, bagus Nuha. Terima kasih. Dari pintasan Y dia 15, maksudnya graf kita ni potong dekat Y sama dengan 15. Okey, step seterusnya. Siapa nak cuba? Okey, step seterusnya siapa nak cuba? Hawa. Hawa ke tu? Saya nak cuba teacher. Okey, Hawa sila Hawa. Oh, okey, nampaknya Hawa. Nampaknya Hawa ada masalah teknikal. Ada masalah teknikal. Okey, tak apa. Okey, siapa yang nak tunjukkan? Step ketiga ni nak buat apa? Okey, siapa nak respon? Step ketiga kita nak buat apa? Tadi bentuk pintasan Y. Pintasan Y. Seterusnya pintasan X. Okey, Hawa berada di dalam talian lah. Okey, Hawa dah kembali. Okey, Hai, silakan Hawa. Okey, silakan Hawa. Okey, Hawa. Okey. Boleh ke? Boleh ke tu? Okey, tak apa. Saya nak tanya kawan Afiq untuk step ketiga, pintasan X. Step ketiga kita cari pintasan X. Okey, pintasan X. Kalau pintasan X, apa yang berlaku, Afiq? Kita kena faktorkan dia. Okey, kena faktorkan. Fx sama dengan kosong. Okey, fx sama dengan kosong ataupun sifar. Okey. Baiklah, kemudian apa kita punya sifar. persamaan baru, Afiq? Negatif X kuasa 2 Okey. tambah 2X tambah 15 sama dengan sifar. Okey, bagus. Betul. Pandai. Okey. Dekat sini, murid-murid, teacher nak bagi tahu tips sikitlah. Bila kita nak buat pemfaktoran, okey, yang lebih mudahnya ialah kita tukar persamaan ni. Kalau dia negatif X kuasa 2, kita tukar dia jadi positif. Maknanya A dia akan jadi positif. Okey. Lepas tu yang ni positif 2 dia akan jadi negatif 2. 15 akan jadi negatif 15. Kenapa? Untuk kita boleh melakukan pemfaktoran dengan lebih mudah. Faham, cikgu. Okey. Jadi kat sini kita ada X kuasa 2 tolak dengan 2X tolak dengan 15 sama dengan sifar kan? Okey. Kita boleh buat pemfaktoran. Okey, baiklah. Jom kita tengok sama-sama macam mana Jom, kita cikgu. nak buat pemfaktoran. Okey. Kalau Chris tekan kalkulator, Chris, Okey. apa jawapan Chris kat kalkulator tu? Sekejap, cikgu. Okey, mod 2 kali. 3 kali. 3 kali, betul. EQN. Okey, tekan EQN. Selepas tu degree 2 sebab yang ni fungsi kuadratik. Okey, 2. A dia 1 ke cikgu atau negatif 1? A dia adalah 1. Kita ambil yang baru ni. Okey, faham. Okey. A 1 sama dengan B negatif 2. Okey, sama dengan C negatif 15. Okey. Okey, jawapan yang Chris dapat ialah X1 sama dengan 5. Okey, 5. Yang ke X point 2 sama dengan negatif 3. Negatif 3. Okey, itu Chris guna kalkulator kan? Betul. Okey, jom kita buat secara manual anak-anak. Okey, jom jom kita cikgu. cuba buat secara manual. Okey, sekarang kita nak buat macam mana ni? Kita kena tengok nilai apa? Kita kena tengok nilai A dia dulu. Nampak tak A dia adalah Nampak. X kuasa 2. Apa darab dapat X kuasa 2? Mestilah X darab dengan X. Betul? Okey, confirm. Jadi lepas tu kita tengok apa? Kita tengok nilai C dia. Nilai C adalah sama dengan negatif 15, betul? Negatif 15. Jadi apa dapat negatif 15 ni? 1 darab dengan 15, betul? Yang kedua apa? Yang 3 darab 5. dengan 5, betul? 3 darab dengan 5. Alamak, ada dua pasangan lah. Pasangan mana yang kita nak pilih? Dia punya clue dia berada di mana? Dekat sini. Kita nak tengok, kita tengok kat sini. Okey, antara 1 dengan 15, 3 dengan 5, mana satu yang tambah atau tolak dapat 2? Yang kedua cikgu, 3 yang mana? darab 5. Ya, 3 dengan 5, betul? Betul. 3 dengan 5. Betul tak? Okey, kita tengok balik kat sini. Ni adalah negatif kan? C dia negatif kan? Ya. Maksudnya apa? Satu positif nombor darab dengan satu nombor yang negatif akan dapat negatif. Betul? Betul, cikgu. Kalau negatif ni. Okey, kita tengok siapa yang nak dapat positif, siapa yang dapat negatif kan? Okey, kalau kita tengok dekat B ni nilai dia adalah apa? Negatif 2. Maksudnya daripada dua nombor ni, nombor mana yang besar? 3 cikgu. Nombor mana yang besar? 5 dengan 3 siapa yang besar? 5 yang besar. Jadi 5 ni
Ni adalah 5. Dia ambil yang negatif, ni ambil yang positif. Okey, kalau kita tak percaya kan, kita cuba check jawapan kita ni. X darab dengan X, kita dapat apa? X kuasa X 2. kuasa 2. Tambah dengan tolak, darab, dapat negatif. 5 kali 3 dapat berapa? Ya, 15. 15. Kemudian kita nak buat apa? Kita darab silang. X darab dengan 3 dapat? 3X. Okey, positif 3X kan? X darab dengan negatif 5 dapat berapa? Negatif 5X. Pandai, negatif 5X. So, apa nak buat lepas tu? Kita tambahkan kawasan ni. Bila kita tambahkan 3 tambah dengan negatif 5, kita akan dapat negatif 2X. Betul tak? Sama tak? Sama, cikgu. Maksudnya, bila kita fakturkan, kita akan dapat apa? Kita akan dapat X tambah 3. Lepas tu, X tolak dengan 5 sama dengan sifar. Jadi, kita dapatlah dia punya pintasan X dia. Bila dia 3 sama dengan sifar, kita akan dapat X sama dengan negatif 3. Betul? Betul. Okey, X tolak dengan 5 sama dengan sifar. Jadi nilai kedua kita adalah sama dengan 5. Jadi samalah dengan jawapan Chris tadi kan? Sama. Jadi Okey. kita ada 2 nilai ni kan. Okey, apa nak buat selepas itu? Baiklah murid-murid. Okey, bagi yang menggunakan kalkulator, sama juga macam step tadi. Okey. Murid-murid perlu menulisnya ke dalam pemfakturan yang lengkap. Bila negatif 3, dia akan jadi apa? Tambah 3. Bila dia adalah 5, dia akan jadi apa? Tolak dengan 5 sama dengan sifar. Okey, lepas tu apa nak buat? Kita dah boleh lakarkan graf. Okey. Okey, baiklah. Ni kita nak suruhlah murid-murid kita yang berada dalam talian. Ya. Murid-murid yang di rumah pun boleh menggunakan semua maklumat yang ada ni untuk membuat lakaran. Okey, kalau dah siap membuat lakaran, boleh angkat kertas kamu. Okey, 15 pintasan YX negatif 3. Okey, saya tengok kat situ Hawa dah siap. Okey. Bagus, cantik. Baiklah, kawan-kawan boleh tunjukkan jawapan anda di kamera ya. Di kamera. Okey, bagus. Abang Chris pun saya nak cuba. tengok Nuha dah siap. Afiq dah siap, semua dah siap. Abang Chris tengok. Oh, Abang Chris pun dah siap. Baiklah, kita tengok dan bandingkan jawapan dengan jawapan teacher ya. Okey, pintasan Y dia 15. Betul, 15. Logik tak kat situ? Logik kat situ. Okey, kemudian kita ada pintasan X negatif 3. Negatif 3 ni kalau saya letak kat sini boleh ke? Tak boleh, cikgu. Kenapa? Sebab sebelah kanan mewakili positif, cikgu. Pandai, Chris. So, negatif 3 agak-agaklah letak kat situ. Negatif 3 dan titik 5. Kemudian graf kita bentuk apa tu, Chris? Graf kita bentuk? Bentuk masam. Masam dan dia perlu melalui ke semua titik ni kan. Jadi, kita boleh lakarkan graf kita. Okey, pandai murid-murid kita Semua ni. betul Betul. Tepat Tepat. Okey, Bijak. baiklah. Cikgu, saya nak tanya, bagaimanakah prestasi kawan-kawan saya di Google Meet untuk segmen ni, cikgu? Untuk hari ni, prestasi mereka kalau boleh saya wakilkan dengan bintang, 5 bintang lah kita bagi Chris semua. 5 bintang? Yes. Jadi satu magnet mewakili 5 bintang 5 lah? bintang. Ya, Okey. boleh. Didik TV KPM